سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وإلحام الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات والتعالي dan sunat berdiri di belakang imam. Segala lelaki, kemudian jika sempurna saf mereka itu kanak-kanak. Kemudian perempuan-perempuan. Ini cara susunan saf di antara golongan lelaki dan golongan kanak-kanak dan golongan orang-orang perempuan. Ini masalahnya tidak ada tirai yang tentu bagi perempuan semacam tempat kitanya biasanya tempat sembahyang bagi orang perempuan tu ditentukan seperti dipasang tirai atau di sebelah itu cara lain. Apabila datang berjemaah oleh orang lelaki pun ada datang sembahyang berjemaah, kanak-kanak lelaki pun ada datang juga dan orang perempuan pun ada datang berjemaah juga. Maka cara kita nak susunnya dengan sebab tidak ada tirai, maka cara kita susunnya begini. Katanya sunat berdiri di belakang imam. Ini sunat berdiri sebelah belakang bagi imam, mana saf yang pertama yang di belakang imam oleh lelaki. Oleh segala lelaki, ini oleh segala lelaki. Maknanya sebelah belakang bagi imam tu tempat bagi orang-orang lelaki. Dimaksud di sini lelaki maknanya dia di dalam bahasa Arabnya kalau bahasa Arab tu rajul. Kalau daripada bahasa Arab tu rajul yang mana jamak dianya rijal. Rajul atau rijal di dalam bahasa Arab tu maknanya yang lelaki yang sudah balik. Yang lelaki yang sudah balik itu dikatakan lelaki. Maka di sini itulah yang maksudnya. Segala lelaki maknanya orang-orang yang sudah balik. Mana lelaki tapi bahasa Melayu kita ni belum balik pun lelaki, dah sudah balik pun lelaki juga. Tapi kalau orang perempuan tu dia berbeza. Kalau yang yang lelaki kalau dikatakan rajul itu maknanya yang sudah balik. Maknanya kalau belum balik tak dipanggilkan dengan kata rajul. Adapun kalau lelaki tak kira katanya balik ke tak balik dikatakan zakarun. Dia sebab tu di dalam syarat bagi sah nikahnya setengah daripada syarat bagi nak sah nikahnya ialah zakarun. Dia cakap dengan kata zakarun sebab yang boleh kahwin itu tak syarat kena balik. Yang belum balik pun boleh nak kahwin. Sebab tu dalam kitab fiqh dia katanya apabila ketika dia bilangkan syarat bagi nak sah nikahnya bukan dia syarat, rukun. Rukun bagi salah satu daripada rukun nak sah nikahnya selain pada wali,
ialah lelaki, zakarun, lelaki. Dia bahasa Arab dia guna zakarun. Sebab kata zakarun tu makna orang lelaki, balik kata balik sama. Adapun yang dimaksud di sini lelaki, maknanya terjemuh daripada bahasa Arabnya ialah rajul atau rijal. Yang mengerti katanya manusia yang lelaki yang sudah balik. Jadi apa yang ceritanya nak bagi tahu katanya segala lelaki maknanya tertentu dengan orang balik saja. Jadi kanak-kanak lelaki itu tak masuk dalam kataan segala lelaki. Kemudian jika sempurna saf mereka itu, jika sempurna saf mereka itu, saf lelaki, saf mereka itu saf segala lelaki, jika dah sempurna, jika sempurna saf lelaki, kanak-kanak, maknanya disambungi oleh saf kanak-kanak pula. Jadi kanak-kanak di sini dimaksudnya kanak-kanak yang lelaki, sabi, kanak-kanak yang lelaki. Sebab apa diiringi oleh kanak-kanak lelaki selepas pada golongan orang lelaki yang balik? Sebab kanak lelaki walaupun dia tak balik tetapi dia pun orang lelaki juga. Dia bersekutu. Walaupun dia kanak-kanak tapi dia pun adalah lelaki juga. Cumanya dia tu belum balik saja. Jadi faham daripada katanya, dia katanya jika sempurna saf mereka itu segala lelaki, maka disambungi oleh saf kanak-kanak pula. Jadi maknanya apabila kalau kita nak bayangkan bagi senang nampak masalahnya, kita katanya dah datang kepada tempat berjemaah itu oleh golongan orang lelaki. Dan ada datang juga oleh golongan kanak-kanak, ada datang juga oleh golongan orang perempuan. Maka sekiranya kalau datangnya begitu, cara kita nak susunnya, jadi sebelah belakang bagi imam benar-benar tu, kita bagi orang lelaki yang balik buat saf di situ. Selepas pada saf lelaki, selepas pada saf lelaki, tak kiralah ada berapa saf kesemuanya, jadi sebelah belakang bagi imam sebenar-benar tu bagi orang lelaki. Kemudian jika penuh dah orang lelaki di dalam saf, maka saf kanak-kanak pula. Selepas pada saf kanak-kanak itu adalah saf orang-orang perempuan pula. Sebab tu dia katanya kemudian perempuan-perempuan. Begitu. Tetapi dengan secara halusnya, kita kira begini, jadi maknanya selepas pada imam tu memanglah orang lelaki yang balik. Kemudian apabila saf yang terakhir bagi orang lelaki, tak kiralah berapa-berapa saf sekalipun, saf yang terakhir, kalau banyak saf, kalau ada satu saf pun satu saf lah, maka sekiranya saf lelaki itu tak penuh, belum penuh saf lagi, maka kanak-kanak memenuhi akan saf lelaki. Sekiranya kalau sempurna, kalau penuh, maka kanak-kanak tu buat saf yang lain. Sekiranya kalau saf lelaki itu kita katanya saf yang belakang, yang sebelah yang hujung bagi saf lelaki itu belum penuh lagi, ada lapang lagi, ada ruang lagi, maka kita mengisi kanak-kanak untuk memenuhi saf bersama dengan orang lelaki yang balik. Lepas tu sambunglah saf lelaki, kanak-kanak lelaki itu. Kemudian apabila sempurna dah saf kanak-kanak, maka sebelah belakang bagi saf kanak-kanak tu adalah orang perempuan pula. Tetapi orang perempuan sekiranya kalau saf kanak-kanak tu belum penuh, orang perempuan tak boleh nak mengisi di dalam saf kanak-kanak. Tetapi kalau saf lelaki itu kalau dah penuh cukup-cukup, maka sebelah belakang tu saf kanak-kanak. Tetapi kalau saf lelaki tak penuh, ada ramai lagi kanak-kanak, maka kita ambil kanak-kanak tu memenahkan saf orang lelaki. Gitu. Selepas pada kanak-kanak tu orang perempuan.
Sekiranya kalau saf kanak-kanak tu tak penuh, maka orang perempuan nak memenuhkan saf kanak-kanak tu tak boleh. Mesti orang perempuan tu buat saf yang sebelah belakang kepada saf kanak-kanak. Walaupun saf yang akhir bagi kanak-kanak tu tak penuh sekalipun. Itulah cara susunnya. Jadi orang lelaki yang balik, orang perempuan yang balik tidak rapat. Hanya diselangi oleh golongan kanak-kanak. Tapi tempat kitanya senang, tak payah kira begitu sebabnya orang perempuan sebelah ada sebelahnya, sebelah tirai sebelah mana. Lepas tu jadi maknanya kita susun di antara orang lelaki dan kanak-kanak lah. Jadi mana kanak-kanak tu nak ambil saf belakang pada imam tu tak boleh. Mesti kena sebelah pada golongan orang lelaki yang balik. Maka apabila hadir kanak-kanak dan mendahulu mereka itu kepada saf awal, kemudian hadir segala yang balik, maka tiada diundur akan kanak-kanak itu daripada saf awal, kerana kanak-kanak terlebih sebenar dengan dia pada ketika itu. Jadi faham daripada tadi itu maknanya yang sepatut duduk sebelah belakang imam sebenarnya ialah orang lelaki yang balik. Maka sempurna orang lelaki diikuti dengan kanak-kanak. Sempurna orang kanak-kanak selepas pada kanak-kanak tu ialah orang perempuan. Tetapi fardunya kalau begini masalahnya, ketika nak mulai sembahyang itu orang lelaki yang balik tidak ada. Belum ada lagi. Ketika hendak mulaikan sembahyang, ketika nak takbiratul ihram, imam nak takbiratul ihram mulai sembahyang itu orang lelaki tidak ada. Orang lelaki yang balik tidak ada. Hanya ada kanak-kanak saja. Ada kanak-kanak saja, orang lelaki tidak ada. Habis itu apabila tengah-tengah sembahyang itu kita katanya ketika nak mulai sembahyang, nak mulai takbiratul ihram tu, orang yang hendak jadi makmum tu tidak ada orang lelaki yang balik, hanya kanak-kanak kesemuanya. Maka kanak-kanak kesemuanya buat saf yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Selepas tu di tengah-tengah sembahyang itu tiba-tibanya datang golongan orang lelaki yang balik untuk nak jadi makmum juga, untuk nak sembahyang Jumaat juga. Maka soalnya adakah kanak-kanak tu kena undur ke belakang untuk orang lelaki yang balik ambil saf yang pertama? Maka bukannya begitu. Hanya biarlah kanak-kanak itu ambil saf yang pertama. Orang lelaki yang balik, yang datang kemudian itu buat saf di belakang, sambung dengan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak di sini ambil saf depan. Orang lelaki yang balik ambil saf di belakang sebab dia tidak datang di awal. Dia datang selepas pada kanak-kanak dah ambil saf awalnya. Begitulah. Begitu juga yang berlaku pada tempat kitanya. Biasanya kalau setengah-setengah tempat tu dia orang lelaki yang balik tu datang tak ke semua. Apabila buat saf, saf tu apabila dibuat saf oleh orang lelaki yang balik, maka saf itu belum penuh, tidak penuh lagi. Maka kanak-kanak masuk di dalam saf. Apabila kanak-kanak tu masuk dalam saf, maka tiba-tibanya datang oleh lelaki yang balik, maka orang lelaki yang balik tak boleh nak tarik kanak-kanak turun ke bawah, tak boleh. Begitu juga kita katanya dia di dalam suatu surau atau suatu masjid itu ahli jemaah dia tu boleh satu saf saja. Boleh satu saf saja. Itu pun dah ramai dah. Maka apabila nak mulai sembahyang tu, jadi saf yang pertama tu kalau kiranya orang lelaki yang balik tak dapat memenuhkan saf yang pertama,
maka apabila ada kanak-kanak itu, maka kanak-kanak itulah masuk memenuhkan saf yang pertama bersama dengan orang yang balik. Maka tengah-tengah sembahyang tu apabila datang oleh orang yang balik, maka mestilah mereka sekiranya kalau saf yang pertama tu dipenuh dengan kanak-kanak, jadi bercampurlah, setengah tu orang lelaki, orang lelaki yang balik, setengah tu kanak-kanak. Maka apabila datang orang yang balik di tengah-tengah sembahyang tu, padahal saf yang pertama sebahagiannya adalah kanak-kanak, maka tak boleh dia nak tarik kanak-kanak turun ke bawah, dia nak ambil saf awal, tak boleh. Dia tak ada hak nak buat gitu. Sebab kanak-kanak tu walaupun kalau kira dengan susunan tadi tu selepas pada orang balik tu barulah kanak-kanak, tetapi masalah di sini tu dengan sebab kanak-kanak tu datang lebih dulu, dia ambil tempat sah awal lebih dulu pada orang balik, maka orang balik datang di belakang tak ada hak nak mengundurkan ke belakang kanak-kanak itu. Itulah maksud dia katanya maka apabila hadir kanak-kanak, apabila datang kanak-kanak dan mendahulu mereka itu kepada saf awal, dan dia dapat masuk saf awal. Kanak-kanak itu dapat masuk saf awal. Kesemuanya golongan dia, artinya separuh lelaki yang balik, separuh kanak-kanak yang ada pada saf yang pertama itu. Kemudian apabila kanak-kanak itu memenuhkan saf awal, kemudian hadir segala yang balik. Kemudian datang oleh lelaki yang balik pula. Maka dia katanya tiada diundurkan akan kanak-kanak itu daripada saf awal, tak boleh. Kita nak tarik dia, kau tak balik lagi, kau duduk saf belakang, tak boleh. Kita nak akak dia tak belakang tu tak boleh. Sebab dia kanak-kanak lelaki, dia ambil saf awal, biarlah dia. Sebab apa tak boleh tiada diundurkan akan kanak-kanak daripada saf awal, kerana kanak-kanak terlebih sebenar, ini terlebih sepatut. Terlebih sebenar, dia sebenarnya kalau bahasa Arab tu ahakku, terlebih sepatut. Dia ada hak. Mana begitu? Dia terlebih ada hak. Itu mana sebenar. Bukan ahad mana sebenar, tu mana sebenar lawan bohong tu bukan dia. Kerana kanak-kanak terlebih sebenar, jadi terlebih sepatut, terlebih layak, dia ada hak dengan saf yang pertama. Dia terlebih pada ketika itu. Pada ketika mana? Pada ketika dia datang belum pada orang yang lelaki yang balik. Maka tidak ada hak nak tarik dia ke belakang tu, tak boleh. Jadi mana kita orang lelaki yang balik, apabila kita datang, kanak-kanak tak ambil saf depan pada kita, maka biarlah. Begitu juga kalau saf yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sebab kita katanya dia tu ambil saf yang pertama, walaupun saf yang pertama tu saf yang ada kelebihan yang besar, sekalipun dengan sebab dia datang dulu, apabila dia ambil dah tempat di situ, kita orang lelaki yang datang kemudian tak boleh, tak ada hak nak memindahkan dia. Begitu juga kalau saf yang kedua, begitu juga kalau saf yang ketiga. Jadi pendek katanya tadi itu cara nak susunnya lelaki, kemudian lelaki yang balik, kemudian kanak-kanak, kemudian perempuan itu kalau dah hadir ke semua belum sembahyang lagi. Kalau hadir ke semuanya, belum pada sembahyang, belum pada nak mulai sembahyang. Apabila ada lelaki, ada lelaki, ada perempuan, ada kanak-kanak belum pada nak salat, apabila kita nak mulai salat tu kita susun begitulah. Lelaki yang balik, kemudian kanak-kanak, sebelakang kanak-kanak tu orang perempuan. Tetapi biasanya kalau kat surau kita, kat masjid kita, yang datang awal, siapa yang datang awal, maka dapat sepatut nak ambil sah awal, sah depan. Kalau kanak-kanak sekalipun, kalau dia datang awal, dia datang sebelum pada orang lelaki yang balik, dia dah ambil sah awal, dia penuhkan saf yang kedua, yang tiga, maka orang lelaki yang balik itu duduk di belakang lah. Begitulah. Kenapa tak boleh kita nak undurkan dia? Kerana satu jenis
kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala lelaki itu. Kerana ini tidak pada terlebih sebenar, terlebih sepatut. Kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala lelaki itu. Mana kanak-kanak dan orang lelaki itu adalah satu jenis. Kerana kanak-kanak dan orang lelaki yang balik itu adalah satu jenis. Kanak-kanak pun lelaki juga. Sebab dimaksud di sini kanak-kanak yang lelaki. Adapun kalau kanak-kanak perempuan tu kita letak dia sebelah belakang bagi orang perempuan. Begitu. Abi. Dan memberi faham oleh ilat ini bahawasanya perempuan sekiranya mendahulu mereka itu bagi saf awal, kemudian hadir yang lain daripada mereka itu, kenalah takkidkan mereka itu perempuan kerana ketiadaan sejenis mereka itu. Dia katanya dan dipaham daripada dan memberi faham oleh ilat ini. Ilat kerana mana dia ilat ini ialah kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala lelaki. Dikanaki ilat tu pada katanya kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala lelaki. Ilat dianya orang lelaki dengan kanak-kanak tu satu jenis. Orang lelaki juga sebab kanak-kanak pun kanak-kanak lelaki juga, zakarun juga. Cuma yang ni balik, yang nu belum balik lagi. Jadi bersekutu pada nama zakarun. Begitu. Faham daripada ilat tadi sebab kanak-kanak pun lelaki juga, cumanya tak balik lah. Faham daripada ilat tadi dia katanya dan memberi faham oleh ilat ini bahawasanya perempuan-perempuan sekiranya mendahulu mereka itu bagi saf awal. Kemudian selepas pada mendahulu oleh perempuan pada saf yang pertama, kemudian hadir yang hadir lain daripada mereka itu, hadir yang lain daripada mereka itu. Dikanaki lain daripada mereka itu perempuan ialah golongan lelaki yang balik dan kanak-kanak yang lelaki. Hadir lain daripada mereka ini, hadir oleh golongan yang lain daripada mereka itu. Kemudian hadir lain ini hadir oleh golongan yang lain daripada mereka itu perempuan. Maknanya hadir oleh golongan lelaki yang balik atau hadir oleh golongan kanak-kanak atau hadir oleh kedua-dua golongan, ialah golongan lelaki yang balik dan kanak-kanak lelaki. Maka dengan sebab bukan sejenis, kenalah takkid mereka itu perempuan. Orang perempuan mesti undur ke belakang supaya ambil saf pertama tu oleh golongan lelaki atau kanak-kanak. Sebab apa? Sebab kerana ketiadaan sejenis mereka itu. Orang perempuan, orang lelaki berlainan jenis. Orang perempuan, orang lelaki berlainan jenis. Orang perempuan walaupun sudah balik, walaupun dengan kanak-kanak pun, kanak-kanak lelaki pun berlainan jenis. Sebab yang ni orang lelaki, yang ni orang perempuan. Maka orang lelaki sepatutnya di saf awal, saf yang belakang dengan imam. Lalu tu maknanya contohnya kita katanya ketika hendak mulai sembahyang itu kanak-kanak lelaki pun tidak ada, orang lelaki yang balik pun tidak ada. Hanya ada beberapa orang perempuan saja yang hendak jadi makmum. Tapi imam tu memanglah orang lelaki. Kalau imam tu orang perempuan, orang lelaki, kanak-kanak lelaki tak boleh nak ikut dari awal lagi. Tak payah kita cakap lah begitu. Jadi masalah imam tu memanglah orang lelaki. Maka tetapi yang hendak jadi makmum tu tidak ada, melainkan golongan orang perempuan saja. Maka apabila nak mulai sembahyang, kanak lelaki tidak ada, orang lelaki yang balik pun tidak ada, maka orang perempuan tu buatkan saf yang pertama. Duduk dalam saf yang pertama. Jadi saf yang pertama ialah saf orang perempuan sebab golongan yang lain dah tidak ada. Kemudian di tengah-tengah sembahyang datang oleh orang-orang lelaki walaupun seorang sekalipun.
walaupun seorang sekalipun. Di tengah-tengah sembahyang itu datang oleh kanak-kanak lelaki, walaupun seorang sekalipun. Maka orang lelaki atau kanak lelaki dan orang lelaki itu sepatutnya duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam, maka terpaksa orang perempuan itu undur ke belakang, turun ke bawah. Tapi nak turun ke bawah tu, maka sekiranya aulanya makmum perempuan tu undur ke belakang lah. Tetapi boleh juga imam nak naik ke depan untuk bagi muat satu saf untuk orang lelaki. Tetapi undur makmum yang perempuan itu lebih aula. Jadi maknanya apabila datang orang lelaki nak sembahyang jemaah juga, janganlah sembahyang di belakang orang perempuan. Golongan lelaki walaupun kanak-kanak itu janganlah sembahyang di belakang orang perempuan. Bahkan orang perempuan tu undur ke belakang untuk masuk orang lelaki di belakang imam. Itulah cara dia. Sebab apa? Sebab orang lelaki dengan perempuan tu bukan satu jenis. Gitulah. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib dan berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihnya, di dalam kitab dia yang nama Nasaih. Itu nama kitab dia. An-Nasaihud Diniyah. Apa dia lagi, tak ingat nama dia. An-Nasaih Ad-Diniyah. Tak ingat, ada sepatah lagi. Nama dia. An-Nasaihu Ad-Diniyah. An-Nasaih Ad-Diniyah. Kalau tak salahnya wal adabil imaniyah. Tak ingat. Adalah sebuah kitab dia namanya An-Nasaih Ad-Diniyah. Karangan bagi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berkata Sayyidina bagi Sayyid itulah Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihnya. Bermaknanya dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa, apa maksudnya? Arti tinggal. Jadi dia katanya setengah daripada sunat-sunat yang dikerjakan, setengah daripada benda yang disunatkan di dalam sembahyang, tetapi kebanyakan manusia mensia-siakan, tidak ditinggalkan. Kebanyakan manusia tak mengamati. Kebanyakan manusia itu menghampakan. Kebanyakan manusia itu tak buat, ditinggalkan, dilalaikan. Dihampakan arti tinggal, mana tak buat, dilalaikan daripadanya, maksudnya tak buat juga. Dia katanya setengah daripada saf yang dihampa, yang ditinggal, yang dilalaikan daripadanya, tak nak jaga sangat, ialah membetulkan saf, membetulkan saf-saf. Itu setengah daripada sunat-sunat sembahyang yang biasanya orang yang datang berjemaah itu tidak mengamati dengan masalah membetulkan saf. Biasanya berdiri bagi nampak masuk dalam saf, betul tak betul tidak mengamati, setengah tu tak peduli kepada masalah saf betul ke tidak. Itu dia katanya kebanyakannya tak nak mengamati tentang saf itu dah betul ke tidak. Padahalnya masuk dalam saf itu adalah satu sunat. Membetulkan saf itu adalah sunat yang lain pula. Kita ni biasanya orang kita ni ambil saf saja, masuk dalam saf. Masuk dalam saf itu adalah satu sunat. Membetulkan saf itu adalah satu sunat pula. Gitu. Maka jadi orang kita ni ambil masuk dalam saf saja.
Tapi masalah membetulkan saf, mereka tidak mengamati. Membetulkan saf dan merapatkan padanya pada saf. Saf mesti betul, saf mesti rapat. Dan sungguhnya adalah Nabi alaihissalam merintah mengeja ia akan membuat demikian itu pekerjaan dengan sendiri dan melobor atasnya dan menyuruh dengan dia dan berkata, ia hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu, dan berkata ia bahwasa aku sungguhnya aku lihat akan syaitan masuk ia pada celah-celah saf, yakni lapang-lapang yang ada pada saf. Dan sungguhnya adalah Nabi alaihissalam merintah, apa makna merintah? Mengereja. Ya Nabi akan membuat demikian itu, demikian pekerjaan. Merintah dengan sendirinya. Maksudnya Nabi dia urus diri. Nabi mengurus diri tentang membetulkan saf dan merapatkan saf. Jadi masalah ini nak cerita katanya benda ni penting sehingga Nabi itu menguruskan dengan diri sendiri. Nabi tak serah kepada sahabat. Nabi merintahkan dengan sendiri, Nabi menguruskan dengan sendiri. Itu mana merintah, mengereja, mana mengurus. Urusan membetulkan saf, urusan merapatkan saf, Nabi buat sendiri. Nabi bicara sendiri, Nabi tengok sendiri, Nabi pantau sendiri. Dia tak terbiar kepada itu sahabat-sahabat, Nabi tak biar, Nabi tak serah kepada sahabat. Nabi pantau sendiri, Nabi memantau sendiri, Nabi urus sendiri. Maknanya sebelum pada Nabi nak sembahyang tu, Nabi pesan dah, katanya mesti kau semuanya merapatkan saf dan membetulkan saf. Jadi maknanya benda ini benda yang penting, kalau walaupun sunat sekalipun tetapi fadilat dia besar. Walaupun benda itu benda sunat sekalipun tetapi fadilat dia besar, lagi pulanya perkara ini menunjuk di atas satu hati orang mukmin, sebab membetulkan saf menunjukkan bahawasanya hati itu dah jadi sama. Sebab kalau masing-masing duduk, itu menunjuk katanya tidak bersatu. Bahkan lebih-lebih laginya kalau sembahyang itu tak masuk dalam saf, itu menunjuk katanya ada perpecahan di dalam masyarakat. Di kampung mana sekiranya kalau adalah 2-3 orang tu tak masuk saf, dia datang ke masjid, tengok orang yang sebelah tepi dia, kalau dia masuk saf adalah sebelah tepi bagi orang ni, dia tak suka pada hari ni, dia buat saf baru. Itulah. Kalau sembahyang tak masuk dalam saf, itu menunjuk katanya orang ahli penduduk dan masyarakat di situ dah berpecah. Hati tidak bersatu. Begitu juga kalau saf tu tak betul, maknanya belum sepenuh lagi. Sebab itulah Nabi merintah urus memantau dengan diri sendiri tentang apa dia untuk nak membetulkan saf, untuk nak merapatkan saf. Itulah makna katanya. Dan sungguhnya adalah Nabi alaihissalam merintah mengereja, ia akan membuat demikian itu pekerjaan. Demikian itu pekerjaan itu ialah membetulkan saf dan merapatkan saf. Demikian itu pekerjaan ialah membetulkan saf, merapatkan saf. Merintah dengan sendirinya, dia sendiri, dia memantaukan masalah itu, dia sendiri, bukan serah kepada sahabat. Dan melobor dia sangat lobor atasnya, atas demikian itu pekerjaan. Nabi sangat lobor, Nabi sangat tutup di atas membetulkan saf dan merapatkan saf. Sebab benda ini benda yang penting. Sebab tu Nabi sangat lobor, sangat tomok pada kerjaan yang baik, ini adalah baik. Tomok pada harta dunia, itulah yang dicelanya. Melobor atas demikian pekerjaan ialah membetulkan saf dan merapatkan saf. Dan menyuruh
dengan dia, dan Nabi sendiri juga suruh dengan dia dengan begitu kejaan dengan membetulkan saf dan dengan merapatkan saf. Dan berkata ini sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membetulkan saf kamu. Ini itulah sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Dan Nabi ada bersabda, hendaklah kamu membetulkan saf kamu. Inilah kataan yang imam-imam selalu katanya belum pada nak mulai solat, sawu sufufakum. Inilah makna dia bahasa Melayunya. Hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu. Dan berkata ia dan bersabda ia Nabi, bahwasa sungguhnya aku lihat akan syaitan. Masuk ia syaitan pada celah-celah saf. Pada celah-celah saf-saf, yakni lapang-lapang yang ada pada saf. Nabi cerita katanya dia ni ada nampak syaitan tu menyelangi di antara saf-saf, di celah-celah saf. Sekiranya saf itu ada celah, ada ruang, ada lapang. Sebab tu apabila kita merapatkan saf itu dengan secara bahu ke bahu, maka syaitan tak boleh nak masuk di celah-celah saf. Maka itu lebih selamatlah kita, sebab syaitan nak ambil di celah tak boleh. Kalau kita biarkan syaitan masuk di tengah di celah-celah gitu, dia boleh mengganggukan kita di dalam sembahyang. Gitu. Tapi apabila kita merapat, tidak ada ruang, tidak ada lapangan bagi menyelangi oleh syaitan, maka syaitan tak boleh nak ganggu. Tapi selamat kita daripada lalai kita daripada sembahyang. Begitulah Nabi katanya dia ada nampak syaitan. Sekiranya kalau ada ruang, ada lapang daripada saf, syaitan akan seli masuk di tengah. Itu untuk nak mengelakkan daripada menyelangi oleh syaitan, kita rapatlah bahu ke bahu. Dan disunat memendek segala kepala bahu, dan disunat mendepek segala kepala bahu. Begitu. Dia katanya ini masuk dalam kata merapat, dan disunat mendepek segala kepala bahu orang yang di dalam saf. Orang yang duduk dalam saf tu sunatnya mendepekkan segala kepala bahu. Maknanya rapat dia tu rapat sakat mana sehingganya bahu ke bahu. Jadi maknanya ia jadi begitu ya. Jadi sekadar begitu ya. Jadi sekadar rapat gitu. Jangan sampai jadi begini. Ini zahmah. Ini menghilangkan khusyuk pula kalau jadi begitu. Susah kita nak berdiri. Maka kita sekadar begitu saja. Ini pun jangan tekan, jangan jadi rapat sangat sehingga kita selesa duduk. Kita berdiri itu selesa duduk. Jadi bahu ke bahu. Jangan menjadi bertinang tu pula. Maka disunat maka disunat mendepek disunat. Yang tulisan dua tu tak nak. Maka disunat mendepek. Tulisan dua tu tak nak. Maka disunat mendepek segala kepala bahu, serta samu tumit. Tumit antara makmum, sama-sama makmum di dalam saf itu mesti samu ditumit. Serta samu tumit. Sebab kita kira bukan kita dengan makmum ni, kita dengan orang di sebelah tepi kita dalam saf. Kita dengan orang yang sebelah tepi kita, sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita di dalam saf, bukan kita dengan imam. Dia katanya serta samu tumit. Samu tu maknanya jangan tinggi, jangan lebih tinggi, jangan lebih rendah. Jadi maknanya kita kira tu samu ditumit, bukan samu di hujung jari. Hujung jari memanglah kaki dia tu, saiz kaki dia tu tak sama. Sebab tu inilah jawapannya kalau orang tanya kenapa kira ditumit. Tak kira
di hujung jari. Sebab saiz kaki orang kita ni dia tak sama. Tetapi kalau tumit tu dia kalau kaki saiz tak sama pun tumit dia dengan buku lali tu dia tak bertekah sangat. Dia tak terlari sangat. Adalah lebih kurang tetapi dia tak terlari sangat. Tetapi kalau kira di hujung jari maka dia hujung jari tu setengah orang tu kaki panjang, setengah orang tu kaki kurang panjang. Sebab tu jadi nak kira dengan hujung jari itu jadi tak nak betul sangat. Sebab apa? Sebab saiz kaki orang ni tidak sama. Ada orang tu panjang, besar, ada orang ni pendek. Tetapi kalau tumit tu tak terlari sangat. Sebab tu dikira kata sama, kira ditumit. Kalau jangan kira di hujung jari. Biarlah hujung jari itu tak sama sekalipun biarlah. Jadi maknanya mendepekkan segala bahu, membetulkan ditumit. Begitulah. Maka demikian itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka adalah demikian itu mendepekkan segala kepala bahu dan membetulkan samakan tumit-tumit itu adalah sunnah Nabi SAW. Ialah tarekah Nabi. Sunnah mana tarekah ialah perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Sunnah Nabi maknanya perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan merapatkan saf sehingga mendepekkan bahu ke bahu, membetulkan saf ialah samakan tumit-tumit. Maka itulah perkara yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi tak buat sendiri, tetapi dia ada suruhnya begitu. Sebab Nabi selalunya jadi imam. Begitulah. Dan sangat dituntut mengamati dengan demikian itu. Pada pihak syaraknya sangat dituntut dan sangat mengamati dengan demikian itu dengan mendepekkan segala kepala bahu dan sama tumit. Sebab mendepekkan segala kepala bahu itu dimaksudkan kata rapat. Samakan tumit itu dimaksudkan kata membetulkan saf. Begitulah. Perkara itu adalah perkara yang diamati sangat oleh Nabi SAW dan menyuruh dengan dia dan sangat dituntut mengamati, sangat dituntut untuk mengamati, sangat dituntut daripada syarak supaya kita mengamati. Maksudnya begitu. Sangat dituntut mengamati ni sangat dituntut oleh syarak kepada kita supaya kita mengamati dengan demikian itu. Syarak tuntut kepada kita supaya kita mengamati, kita mementingkan dengan demikian itu ialah merapatkan saf dan membetulkan saf. Dan menyuruh atas pada mengamati. Dan sangat tutup menyuruh dengan dia imam-imam sembahyang. Orang-orang yang jadi imam bagi orang yang jadi imam sembahyang itu syarak tutup kepada mereka sebagai tuntutan sunat supaya imam tu suruh kepada makmum-makmum dia merapatkan saf dan membetulkan saf. Bahu ke bahu, sumit disama. Begitulah. Dan mereka itu lebih aula dengan dia daripada orang lain, daripada muslimin. Dan mereka itu imam-imam sembahyang. Dan mereka itu imam-imam sembahyang terlebih aula, terlebih sepatut, terlebih aula dengan dia, dengan menyuruh, dengan demikian itu dengan menyuruh terlebih aula daripada orang-orang lain yang tak jadi imam sembahyang daripada muslimin. Jadi mana orang yang sekiranya kalau kita sembahyang di masjid ke di surau ke, siapa yang lebih aula untuk nak suruhkan para makmum membetulkan saf dan merapatkan saf ialah orang yang jadi imam sembahyang. Itulah lebih aula untuk nak pantaukan demikian itu. Sebab apa? Kerana bahawasa mereka itu imam-imam sembahyang, segala yang menolong atas kebajikan dan takut ke Tuhan. Sebab orang yang jadi imam itulah adalah seorang yang menolong akan manusia di atas kebajikan dan takut kepada Tuhan.
bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi maknanya orang yang jadi imam sembahyang itulah orang yang terlebih sepatut untuk nak memantaukan dengan masalah membetulkan sah dan merapatkan sah. Sebab orang yang jadi imam tu masuk dalam golongan orang yang membantukan manusia untuk buat kebajikan, untuk buat taat kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Dan orang yang jadi imam sembahyang tu adalah seorang yang membantukan manusia di atas menjauhkan daripada maksiat-maksiat. Sebab dia jadi imam. Kalau kita kata kalau tidak ada dia, sembahyang seorang dirilah kita. Nasib baik ada dia, salahnya begitulah. Nak bagi nampak kata dia lah membantukan kita dapat pahala Jumaat ni, orang yang jadi imam. Tak kira siapa-siapa yang jadi imam, yang sanggup naik jadi imam tu makna dia tu membantukan kita untuk dapat pahala 27. Kalau tidak ada dia, tidak ada siapa-siapa sanggup naik jadi imam, maka tak dapat kesemuanya fadilah 27. Dengan sebab nasib baiklah dia sanggup nak jadi imam. Maknanya dia apabila seorang tu sanggup nak jadi imam, maknanya dia membantukan kita untuk menambahkan pahala sembahyang kita. Itu sebab itulah dikatakan dia tu salah seorang setengah daripada orang yang menolongkan manusia untuk nak dapat pahala, untuk nak dapat ketakutan kepada Allah. Masuk dalam ayat kata wa ta'awan. Mana orang yang jadi imam itu orang yang jadi imam dia sedar ke tak sedar, tetapi orang jadi imam dah masuk dalam orang yang jadi imam tu ialah orang yang menunaikan perintahan Allah Ta'ala dalam ayat kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang sebab tu nak sangat jadi imam. Sebab tu kalau nak sembahyang tu siapa yang ada orang minta kita nak jadi imam, sangguplah, kita tunailah. Sebab masuk dalam katanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya apabila disuruh kita nak jadi imam, kita naiklah jadi imam. Ingat kata kita beramal dengan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya dan tolong olehmu, tapi maksudnya tolong menolong. Kita tolong dia, kita bantu dia, dia bantu kita, sama tolong menolong. Pakat tolong menolong. Itu maksudnya. Sebab ta'awan musyarakah mana tolong menolong antara satu sama lain. Artinya tolong menolong oleh kamu atas kebajikan. Kita kena sokonglah, kena sokong menyokong, kena membantu, tolong menolong antara satu sama lain, antara kita orang Islam untuk nak dapat pahala atas kerjaan kebajikan. Sekiranya kerjaan yang orang tu nak buat, sekiranya orang tu nak buat satu perbuatan kebajikan, satu projek, satu program kebajikan, masalah kita sokonglah, kita bantulah, kita tolonglah. Paling kurangnya tolong dengan doa. Tak dapat tolong dengan apa dia, dengan mata benda sekalipun, kita tolong, kita bantu dia dengan berdoa supaya berjaya. Katalah dan takut ke Tuhan. Kita tolong menolong di atas takut kepada Tuhan. Contohnya orang tu dia nak sembahyang, tidak ada pakaian boleh menutupkan aurat, tidak ada pakaian yang suci yang boleh menutupi aurat, tetapi dia nak sembahyang, maka aulalah kita bantu dia untuk dia mengerjakan takwa kepada Allah. Untuk nak takwa kepada Allah, kita nasihat, kita untuk nak timbulkan sifat takwa kepada Allah. Jadi kita dalam masyarakat kita orang Islam ni mesti membantu di atas dua perkara. Satunya membantu di atas satu sama lain pada amal kebajikan, pada benda yang baik, pada benda yang kebajikan. Satunya kena membantu untuk nak menimbulkan sifat takwa kepada Allah. Dan jangan kamu tolong atas dosa dan berseteruan. Berseteru maknanya berseteru antara satu sama lain. Jangan tolong, itu jangan sokong. Dan jangan tolong menyokong di atas perbuatan dosa, sebab dosa sampai ke kamu. Sebab redha dengan maksiat juga.
Nak membantu di atas maksiat juga. Itu jangan kita suka, jangan kita redha di atas buat maksiat dan berseteru antara setengah kepada setengah. Begitulah. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung esok pada kata maka melazim olehmu dengan segera tidak lewat kepada saf awal. Itu dalam kataan Habib Abdullah tadi. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah